Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel saya ni. Sembang-sembang berkenaan dengan ternakan dan juga perkebunan. Tak kira lah kerja-kerja kampung yang dapat orang kata menghasilkan sedikit income walaupun tak banyak orang kata, tapi insya-Allah ianya boleh melangsungkan kehidupan sebagai orang kampung ni tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, hari ni saya nak cuba bincang-bincang dengan tuan-tuan macam mana cara bukan nak menggurui tuan-tuan, cuma saya nak cuba berbincang pengalaman saya di kampung ni kan. Apa saya buat, apa yang saya kerjakan untuk melangsungkan kehidupan tuan-tuan. Dari mana plot-plot lain tuan-tuan, saya ada sedikit ternakan, sedikit kebun, ada juga sedikit ternakan ikan, ternakan lembu macam ni tuan-tuan. Dan saya tuan-tuan, saya cuba nak sedikit bagi, bukan pencerahan tapi perkongsian hidup tuan-tuan. Kita sebagai orang kampung tuan-tuan, orang kata alangkah ruginya tuan-tuan apabila kita hidup di kampung, kita tak mendapatkan apa-apa keuntungan, apa-apa manfaat. Sebab orang yang cerdik tu tuan-tuan, orang yang dapat mengambil pengajaran daripada apa yang dijalani dalam kehidupan tuan-tuan. Okey, sini hari ni saya nak cuba fokus macam mana kita nak cuba duduk di kampung dengan sedikit income lah. Cuma tuan-tuan, kita nak beritahu, semua tak ada yang instan tuan-tuan. Semua tak ada macam orang kata gosok lampu Aladdin. Gosok dapat tunaikan hajat. Orang kata cepat kilat, tak ada yang instan tuan-tuan. Semua perlukan proses tuan-tuan. Dan saya ni pun tuan-tuan, saya proses juga. Daripada sedikit lembu, kita boleh tambah sikit. Dan sekarang ni tuan-tuan boleh tengok macam ni, macam mana lembu-lembu saya ni duduk macam ni kan. Okey tuan-tuan, semua orang kata betul lah, orang kata semua perlukan modal, semua perlukan kesabaran. Cuma apabila kita duduk dekat satu perkara dan kita terhambat dengan orang kata modal lagi. Tuan-tuan, kita sihat, kita ada tulang empat kerat, kita cuba. Itulah sebenarnya modal yang sangat-sangat besar yang ada pada kita tuan-tuan. Potensi pada diri kita yang mana kita ada kemauan, di situ ada jalan, memang betul tuan-tuan. Kita cuba, orang kata biarlah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit dahulu, bersenang kemudian. Ya tuan-tuan, duduk ke kampung ni tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan kebiasaannya lah, tapi minta maaf cakap lah, bagi yang tak ada kebun ataupun tak ada apa kan. Kebiasaannya orang kampung ni dia ada, sekurang-kurangnya ada kebun tuan-tuan. Sekurang-kurangnya ada kebun, yang mana kebun ni kita boleh jadikan satu modal tuan-tuan. Jadikan satu modal, mana kita buat kandang sikit. Tak perlu banyak, 1 ekar 2 ekar kita ada kan. Kita cuba buat kandang lembu. Kita buat kandang lembu dan juga kita boleh orang kata jaga, cuba buat sistem. Semua perkara tuan-tuan bukan sekelip mata tuan-tuan. Saya pun perlukan proses yang mana tuan-tuan tak perlu banyak-banyak dapat. Orang kata kalau ada modal banyak, lainlah ceritanya kan. Kita boleh tambun berapa ekor kan lembu kita nak simpan kan. Tapi kita bercerita pasal modal. Kita tak ada modal,
cuba simpan sekurang-kurangnya dalam sebulan kita simpan dalam 200 ke 300 ke. Kita mulakan dengan benda-benda yang kecil, tuan-tuan. Sebab kejayaan-kejayaan besar ni, tuan-tuan, kita akan ciptakan daripada kejayaan-kejayaan kecil ni, tuan-tuan. Apabila kejayaan-kejayaan kecil ni dah ada, maka orang kata adrenalin kita terpacu, semangat kita dah membara, kan. InsyaAllah. Sebab kita ni masa ni zaman digital, tuan-tuan. Semua perkara maklumat di hujung jari saja, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh belajar daripada pengalaman orang lain, tuan-tuan. Banyak kali saya cakap dalam semua flow saya, jangan kita belajar daripada pengalaman sendiri, tuan-tuan. Apabila kita belajar daripada pengalaman sendiri ni, mana pengalaman ni bukan setakat tenaga je, tuan-tuan. Modal, wang ringgit pun semua keluar, tuan-tuan. Cuba belajar daripada pengalaman orang lain. Tengok vlog-vlog. Ini kita kadang, yelah, minta maaf cakap lah. Kadang kita ada internet apa, kita tengok cerita lah Korea lah, benda lah. Cerita Jepun lah. Tuan-tuan, benda yang kita ada dekat tangan kita ni jadikan kita satu modal untuk kita cari maklumat, tuan-tuan. Cari ilmu, kan. Bila kita dapat ilmu, macam-macam saya dapat dalam internet ni, tuan-tuan. Macam mana breeding lembu, macam mana pengurusan lembu, saya tengok semua, tuan-tuan. Kadang saya sampai malam-malam saya tengok benda-benda gini. Sebab saya minat benda ni, kan. Saya tengok, saya cuba ni, perhatikan. Dan ianya, tuan-tuan, maklumat ataupun ilmu-ilmu ni yang diorang kongsikan tu di atas pengalaman diorang. Dan kita dapat free benda tu. Orang kata bayar kuota je lah. Kita bayar kuota untuk isi internet kita lah, kan. Cuma, okey, saya kembali ke ni, ke fokus tadi. Kalau ada sedikit wang, tuan-tuan boleh kita simpan sebulan 200 ke 300, kan. 200-300. Orang kata ada masanya, tuan-tuan. Yang jadikan prinsip hidup saya tak bagi ke orang tua tak apa. Janji saya tak bagi, tak menyusahkan orang tua daripada segi fikiran, daripada segi wang ringgit. Saya tak bagi tak apa. Janji saya tak menyusahkan diorang. Dan insya-Allah apabila kita berjaya, diorang pun pasti akan menikmatinya, tuan-tuan. Itu memang pasti dalam hidup saya, tuan-tuan. Macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cuba mulakan dari mengumpulkan duit 100 ke 200 ke sebulan. Beli lembu, dah kumpul dalam 2-3 ribu, kan. Cari lembu, anak-anak ke macam mana, kan. Tak kira lah cari anak ke, cari dara ke. Janji dengan wang ringgit tu kita akan dapatkan satu modal yang kita boleh pakai lama, tuan-tuan. Boleh pakai lama. Yang mana lembu-lembu ni ikut kita punya ni, lembu-lembu ni boleh hidup 15 hingga 25 tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah, kan. Dengan harga 3,000 ke 4,000 ekor seekor ni, tuan-tuan boleh mendapatkan hasil pulangan selama berbelas-belas tahun, tuan-tuan. Mana nak dapat, tuan-tuan, kan. Cuma ialah saya pun kembalikan semula pada qadar-qadar situ, kan. Tapi orang kata hasil tak pernah mengkhianati usaha, tuan-tuan. Hasil ni tidak pernah mengkhianati usaha. InsyaAllah Tuhan akan lindungi kita. Mulakan, tuan-tuan, dengan perkara-perkara orang kata kejayaan-kejayaan kecil. Kita berjaya nyimpan duit sikit, kita berjaya beli lembu sikit, kita berjaya dapat anak lembu, tuan-tuan. Boleh kita kembangkan, biarkan lagi, kan. Cuba macam tu, tuan-tuan. Sampailah satu masa yang mana kita dapat benda yang kita nak tu. Cuma apabila sesuatu perkara ni, tuan-tuan, kita cuba daripada mula kita kaji selidik. Apa minat aku ni? Apa minat aku ni? Apa kebolehan aku ni? Macam saya minat benda-benda gini, kan. Saya minat benda-benda gini. So, inilah daripada si minat ni, kita dah simpan lembu sikit-sikit. Dan alhamdulillah sekarang ni banyak dah. Kan? Sekarang dah banyak dah. Cuba, tuan-tuan, simpan sedikit wang, beli seekor, 2 ekor. Kalau ada tanah, kebun ke benda, kan. Kita cuba. Kat dalam ni,
Kalau kita ada kesibukan kerja ke apa, buat benda tu sampingan tuan-tuan. Tak rugi tuan-tuan. Cuma ialah orang kata kita kederat kita, tenaga kita perlukan. Semua tu kita kena buat dengan sabar. Kena maintain. Jangan orang kata hangat-hangat tai ayam. Kita semangat mula-mula je. Last tak ada dah. Benda tu tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena cuba benda gini. Mana-mana yang tak ada modal tu, cuma ada kebun ke apa kan. Cuba pagar kayu dekat sini tuan-tuan, tengok tu. Kayu untuk pagar dekat hutan-hutan ni banyak lagi tuan-tuan. Free je tuan-tuan. Tuan-tuan nok je. Kalau nok tu orang kata nok si budaya lah. Tak nok si budalih kan. Macam tu tuan-tuan. Cubakan. Mulakan daripada sekarang, simpan duit sikit. Kalau tak ada duit, carilah orang kata buat pagar kita punya kebun. Mulakan benda tu tuan-tuan. InsyaAllah dengan kejayaan-kejayaan kecil ni akan memacu adrenalin kita dan juga semangat kita tuan-tuan untuk mencapai kejayaan insyaAllah. Sedikit borak-borak kosong lah pagi ni. Pagi Jumaat ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.